Banyak sinergi boleh dimanfaatkan bersama di antara negeri ini dan Sarawak, kata Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur dalam lawatan beliau ke Sarawak hari ini. Beliau berkata lawatannya itu bertujuan untuk meneroka bidang kerjasama baharu antara kedua-dua negeri Borneo sebagai rakan wilayah dalam Persekutuan Malaysia. Kenyataan itu sempena lawatan sulung beliau ke Kuching selepas rakan sejawatnya Tan Sri Abang Johari Abang Openg mengetuai gabungan Parti Sarawak meraih kemenangan besar dalam pilihan raya negeri pada Disember lalu. Dalam sesi lawatannya itu juga Haji Ji secara peribadi mengucapkan tahniah kepada Abang Johari atas kejayaannya mendapatkan mandat yang jelas untuk menerajui kerajaan. Haji Ji berkata dalam pertemuan itu Abang Johari turut berkongsi pandangannya mengenai beberapa perkara termasuk hubungan antara negeri dan persekutuan, keperluan untuk kestabilan politik, hak Sarawak dan pendirian bersama yang boleh diambil oleh Sarawak dan Sabah dalam mendapatkan hak negeri. Sehubungan itu, lawatan itu adalah bagi mengukuhkan lagi hubungan erat yang sudah sedia ada dengan Sarawak. Sementara itu, kebersamaan rakyat Malaysia dalam sambutan Tahun Baharu Cina menjadi pemangkin kepada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara. Presiden Gabungan Persatuan Cina Sabah Tan Sri T.C. Goh berkata, umum mengetahui ekonomi negara dan negeri ini terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Namun katanya pembukaan pasar malam pada tahun ini sudah tentunya menjadi salah satu proses asas dalam memulihkan ekonomi setempat. Goh berkata semangat kebersamaan keluarga Malaysia dan Sabah itu perlu diteruskan untuk menentukan kejayaan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Dibakar dengan kayu api sebelum dijual panas-panas menjadikan jagung bakar Kampung Manggaris yang harum dengan aroma meliurkan sering menarik perhatian orang ramai yang melalui jalan Kota Kinabalu, Kota Marudu. Dijual di gerai tepi jalan Kampung Manggaris yang beroperasi hampir 20 tahun kira-kira 100 km dari Kota Kinabalu. Jagung bakar cukup popular di samping jualan lain seperti buah-buahan yang menggamit orang ramai untuk singgah membelinya. Menurut peniaga Dailin Mosorot 31 tahun yang sudah 14 tahun berniaga di gerai Kampung Manggaris mengakui gerainya sering menjadi tumpuan orang ramai yang berkunjung ke daerah ini untuk membeli jagung bakar yang dijualnya. Katanya lagi sejak dari dulu mereka hanya menggunakan kayu api untuk memanggang atau membakar jagung dan tidak berhasrat untuk menukarnya kepada dapur gas. Sementara itu kakaknya pula Marni 42 tahun yang berniaga di gerai lain turut berkata setiap hari mereka akan menjual antara 150 hingga 200 biji jagung. Gerai menjual jagung di Kampung Terbabit dibuka seawal jam 8 pagi sehingga jam 8 malam dengan seikat jagung mengandungi 3 biji dijual pada harga RM5. Berita seterusnya, berselindung di sebalik ves dan kenderaan syarikat kontraktor berdaftar, 7 lelaki ditahan selepas didapati menjalankan aktiviti mencuri kabel milik Telekom Malaysia Berhad Khamis lalu. Dalam kejadian jam 4 petang itu, semua lelaki berusia 20 hingga 34 tahun terbabit dikesan melakukan kegiatan berkenaan di sebuah jalan berhampiran Sekolah Kebangsaan Tajau Termenung, Tuaran. Ketua Polis Daerah Tuaran Deputi Superintendent Muhammad Hamizi Halim berkata, kegiatan kumpulan pekerja terbabit dikesan oleh pegawai keselamatan TM yang kemudiannya bertindak menahan kumpulan suspek berkenaan sebelum menghubungi polis. Katanya sebaik menerima maklumat, sepasukan anggota dan pegawai polis terus dikera ke lokasi kejadian bagi menjalankan siasatan. Katanya hasil pemeriksaan lanjut, semua ketujuh-tujuh suspek didapati melakukan pemotongan kabel tembaga sepanjang kira-kira 190 meter. Turut dirampas pelbagai peralatan yang digunakan dalam aktiviti mencuri kabel tembaga milik TM berkenaan. Muhammad Hamizi berkata siasatan mendapati semua suspek yang ditahan adalah pekerja di sebuah syarikat subkontraktor yang bertanggungjawab membuat pemasangan kabel optik Unify TM. Katanya dengan tertangkapnya semua suspek ini, pihaknya berjaya menyelesaikan sekurang-kurangnya 8 kes kecurian yang dilaporkan sebelum ini. Kini suspek ditahan reman selama 4 hari bagi membantu siasatan lanjut.
Sehubungan itu, Muhammad Hamizi menasihati orang ramai supaya tidak terbabit secara langsung atau tidak terhadap kegiatan mencuri kabel ini. Katanya pengusaha besi buruk juga disarankan supaya tidak menerima barang lusuh yang tidak diketahui asal-usulnya, terutamanya membabitkan kabel tembaga. Seterusnya, satu lagi kluster baru berkaitan institusi pendidikan dilaporkan di Sabah hari ini. Kali ini membabitkan pelajar sebuah kolej yang beroperasi di bandar raya ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Mahsiri Manjun berkata, kluster lorong api-api itu dikesan membabitkan pelajar Al-Makras International College. Katanya kes indeks adalah seorang pelajar berumur 18 tahun yang tinggal di asrama kolej berkenaan di api-api center, mula bergejala pada 18 Januari lalu sebelum mendapatkan rawatan pada 21 Januari dan didapati positif COVID-19. Sementara itu, Mahsiri dan juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, angka jangkitan baru di Sabah hari ini tidak banyak berubah berbanding semalam dengan hanya mencatat penyusutan 6 kes kepada 367 kes. Katanya daerah Kota Kinabalu mencatat kes tertinggi dengan 84 kes atau hampir 1/4 daripada jumlah kes di Sabah hari ini. Selain kes yang berpunca daripada saringan bergejala dan saringan kontak, masih berkata jumlah kes yang tinggi di Kota Kinabalu juga banyak dipengaruhi kes baharu yang berpunca daripada kluster baharu yang diisytihar di Kota Kinabalu pada hari ini. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.